Dengan penuh takzimnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara Amir Hamzah, Menteri Kewangan, Yu Ying, Timbalan Menteri, Tuk Johan, KSP dan rakan-rakan Menteri Kewangan dan keluarga perbendaharaan. Sekali lagi kita nyatakan penghargaan atas pencapaian rakan-rakan dari keluarga Kementerian Kewangan setakat ini. Tapi dalam mukadimah saya terlintas kisah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang dikenali sebagai Saladin the Great. Salahuddin ini sultan di wilayah Iraq, asal Kurdi, ini disebut Kurdistan. Dan seperti yang sudah sedia maklum, dia terkenal selalunya hanya kerana kejayaan dia melanggar dan menawan semula Jerusalem, Baitul Maqdis. Jadi kalau yang diwar-warkan itu. Tapi satu peringatan kepada kita bahawa Salahuddin itu orang pimpinan yang berhemah, berakhlak baik, mulia dan cinta dan kasih kepada rakyatnya. Ini kadang-kadang kurang diberi penekanan. Hanya berkenannya orang itu ada kekuatan menawan dan menebus maruah umat Islam. Tapi ingat, 10 tahun pertama itu dia fokus isu domestik lagi kita dalaman. Masjid-masjid diamarahkan dengan majlis ilmu, pencerahan dan peningkatan kefahaman rakyat tentang tanggungjawab pribadi, keluarga, masyarakat. Itu dihidupkan dan disegarkan dan disemarakkan. Sebab itu kalau kita lihat umpamanya dalam sejarah, perbarisan menyambut umpamanya kelahiran Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak dilakukan sebelumnya. Tapi dia hidupkan untuk menyemarakkan semangat rakyat, semangat kesatuan, semangat kecintaan kepada Islam dan kepada negara, dan disiplin dan tradisi rakyat yang harus dibanggakan. Kemudian dalam dasar luar, dia hubungannya baik dengan negara-negara berdekatan. Dia ambil pendekatan yang pragmatik. Apakah negara itu Kristian ataupun Muslim, dia adakan hubungan yang baik supaya tidak ada ketegangan yang menyebabkan peperangan berlaku. Jadi tradisi agama menyempurnakan salat berjamaah di masjid, tingkatkan akhlak, tingkat kefahaman dan ilmu dalam pelbagai bidang. Sebab itu kemahiran dia dalam bidang pembangunan masyarakat di ketika itu, prasarana yang lebih baik, kebajikan yang diberikan kepada rakyat, dan keupayaan ketenteraan yang lebih kukuh dan mantap. 10 tahun dia tidak terkenal sebagai seorang tokoh hebat yang boleh menyaingi kekuatan Eropah. Saudara harus juga faham bahawa kekuatan di Baitul Maqdis pada ketika itu yang dikuasai, Jerusalem dikuasai itu oleh keseluruhan kekuatan Eropah. Ya. Maknanya itu yang disebutkan The Crusades, ya, Perang Sabil, itu dalam sejarahnya. Seluruh, bukan satu negara Eropah, seluruh kekuatan. Dan juga dipimpin oleh Maharaja Richard yang dikatakan berhati singa, King Richard the Lionheart. Jadi dua tokoh ini bertembung, itu saja yang dihebahkan. Yang tidak dihebahkan ialah tradisi ilmu
nilai, akhlak, tata kelola, fokus kepada pembangunan rakyat, kebajikan rakyat, dan hubungan baik dengan semua, sama ada negara itu Islam atau Kristian di jirannya. Hanya setelah ada kukuh baru dia menebus maruah apabila kawasan umat Islam dijajah. Apa pengajarannya? Pertama, kefahaman kita tentang sejarah itu kadang-kadang tempang. Kerana kita hanya menganggap bahawa Islam ni kekuatan tentera boleh melawan. Dia tak faham bahawa ada prasyaratnya. Disiplinnya, ilmunya, perpaduannya, dan menyemarakkan maksud masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maksudnya mendirikan masjid itu satu ketentuan, satu tuntutan, mengimarahkan untuk apa? Man amana billah, untuk beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan dengan menyempurnakan salah dan bayar zakat. Itu selalu dikaitkan salah dengan zakat. Salah itu kita dengan Allah SWT. Zakat itu kebajikan menjamin sebagai tunggak ekonomi, menjamin kebajikan rakyat. Dan tidak beri penekanan yang cukup. Tidak boleh. Kalau begitu barulah hilang rasa walam yakhsha illallah, tidak ada takut melainkan kepada Allah SWT. Soal kebenaran, soal keadilan, soal yang harus dipupuk dalam semangat kita. Jadi kalau pengajarannya itu KSP untuk apa relevannya? Untuk KSP cukup bimbang, dia kata kalau saya tak bawa balik ke Kementerian Keuangan. Dia lupa bahawa Salahuddin ni dalam konteks Kementerian Keuangan ni, iaitu domestic policy itu sangat kritikal dalam membangunkan negara, ya, bukan soal luar. Jadi untuk keluarga Kementerian Keuangan, kita tak boleh lari daripada fokus yang sedemikian, iaitu untuk menumpukan perhatian sepenuhnya. Kita tahu tentang masalah-masalah yang kita hadapi, tetapi tugas kita ialah fokus tentang pengurusan ekonomi yang baik, yang mengelakkan ketirisan dan percepatkan proses kelulusan. Ya. Kita soal-soal lain saya akan sentuh di sidang yang lain, tapi saya nak sentuh di sini bahawa beberapa dasar bila saya sebut domestik, keperluan memberi keyakinan baru dan mengiktiraf kebajikan rakyat, ini termasuklah umpamanya untuk memula, dan sudah saya mulakan mesyuarat pelarasan gaji pejabat awam. Yang itu semua setuju. Dan dengan KSN dan KPPA setuju untuk percepatkan. Jadi dalam kita sudah sampai, saya alhamdulillah, kerana lebih cepat daripada apa yang saya jangkakan, ya, keputusannya. Tapi dengan ikut imbangi dengan keupayaan kita. Sebab itu saya mulakan, saya tidak mahu mengatakan ini sengaja dilengah-lengahkan. Sudahlah 12 tahun tunggu. Komiti lagi, komiti, dan ada coordinating committee, dan ada super coordinating committee, kemudian cabinet committee, kemudian komiti check by PM, jadi 15 komiti baru nak putus. Tidak, kita ambil fast track. Jadi kita dianggap makin slow. When you have a problem, set up a committee. Problem tak selesai, coordinating committee. Tak selesai juga, super coordinating committee. Tak selesai juga, ministerial committee. Kemudian tak cukup, cabinet committee. Kemudian PM chair. Tak selesai juga, tukar PM. Gelak tukar PM. Baik. Jadi sebab itu dari sini saya tak buat lagi dah. Perdana Menteri mempengurusikan dan kita muktamadkan dalam, saya ingat kalau ikut kenyangkaan kita paling lewat dalam 2 bulan ini, kemudian baru dibentangkan ke Jemaah Menteri untuk kelulusan muktamad. Jadi insya-Allah. Tapi sebelum itu, seperti mana kita sebut, bayaran insentif awal RM2,000 kepada semua pejabat awam grade 56 ke bawah
termasuk kelantikan kontrak RM1,000 kepada semua jabatan utama sektor awam dan RM1,000 kepada semua pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Itu akan dibayar sekaligus 23 Februari. Ya. Betul, 23. Kemudian saya nak sebut juga tentang beberapa pengumuman. Kadang-kadang kita salah faham. Kita bila bincang umpamanya ada penambahan. Saya tidak mahu orang kata, kita hanya menumpukan penjawat awam. Tak benar. Ya. Dasar kita dari Kementerian Kewangan, kita ambil setiap sektor. Ya. Daripada OKU-nya, pekebun kecil getahnya, nelayannya, ya, peneroka, kita ambil kira. Jadi sebab itu bila saya selalu saya nak umumkan sekali. Umpamanya, ya, kita tahu orang bising tentang harga atau insentif pengeluaran getah. Ya. Kita tahu bahawa dulu bertahun-tahun dia kekal setakat RM2.50. 2023 saya naikkan RM2.70. Tahun ini kita naikkan RM3. Ya. Jadi belanja peruntukan itu sekarang ni dah sampai mencecah RM400 juta yang khusus untuk tambahan. Selain daripada STR dan lain-lain. Ya. Kadang sebab itu saya cadangkan kepada Menteri KSP, teman-teman yang bertanggungjawab. Bila kita umumkan, kita umum sekali. Dia kata tak. Maknanya pekebun kecil getah dapat 400. Tak betul. Kerana dia tak masuk ke yang lain-lain semua. Termasuk STR dan lain-lain. Jadi sekarang ini kita umum sekali. Supaya tidak mengelirukan. Kerana saya dengar kadang-kadang ceramah politik, dia kata tak ada. Maknanya dia kerja setahun, dia dapat RM400 saja. Pada RM400 itu suntikan tambahan kerajaan. Pesawah padi. Kita dah mula bayar bantuan pesawah pada tahun 2023. Kadar skim subsidi padi pada tahun 2022 RM360. Tahun 2023 kita tambah jadi RM500. Harga lantai belian padi 2022 RM1,200. 2023 kita naikkan RM1,300. Ya. Kemudian STR, sumbangan tunai rahmah. Itu juga kita tingkatkan dan bayaran fasa 1 sehingga RM500 bagi penerima isi rumah telah disempurnakan pada hujung Januari lalu. Ya. Tapi peruntukan saya ingat, ya, maknanya peruntukan bantuan tunai kepada rakyat. Berapa jumlahnya? 9 juta rakyat. Kalau 2023, kita dah naikkan jadi RM8 bilion. 2024, tahun ini, jumlah STR yang diberi kepada 9 juta rakyat. RM10 bilion. Jadi saya jelaskan supaya jangan ada pandangan, tidak ada keprihatinan kita. Ini dalam keadaan kekangan ekonomi, rakyat nak hidup, harga barang jadi cabaran, anak nak pergi ke sekolah, masalah bebanan belanja kesihatan dan lain-lain, semua itu diambil kira. Ya, kadar maksimum STR isi rumah tahun 2023 kadar maksimumnya RM3,100. Tahun 2024 suntikan daripada kerajaan RM3,700. Kadar minimum bagi yang bujang. Kalau nak wang lebih, dia kena kahwin. Ini saya ingatkan juga cerita Umar bin Aziz soal zakat ni. Umar bin Aziz tu dia perintah 2 tahun 3 bulan. Kalau saya lihat kalau dalam sejarah selain daripada Khulafa Rashidin, ini tokoh yang luar biasa hebat ya, dan pribadinya, akhlaknya dan pengurusan ekonominya. Dia dalam 2 tahun 3 bulan
dia dengan wang zakat dan pengurusan cekap, itu dia boleh selamatkan rakyat, bebaskan daripada kemiskinan tegar. Seluruh wilayah. Wilayah Islam pada masa itu daripada ialah Mekah, Saudi Arab Saudi, sekarang ini Mesir, Syria, Iraq, sebahagian daripada Central Asia sampai Azerbaijan. Itu wilayah dia. Maka Gubernur Azerbaijan tanya, saya dah cek, tak ada orang miskin ni, miskin tegar dalam wilayah saya. Nak buat apa dengan wang zakat ni? Kata Umar bin Aziz, pastikan betul. Kata betul, kamu jawab bertanggungjawab kepada Allah SWT. Kalau betul, wang itu boleh subsidi anak bujang yang nak kahwin. Jadi dari satu segi, walaupun tak sepenuhnya, kita tolonglah ni bagi RM500. Kadar bayaran pertama untuk 2023, kita bayar RM300, tapi untuk 2024, RM500. Kemudian SARA. Ada nama SARA ni tak? Kan bentuknya SARA, ya tu sih, tak, bukan. Ada kurang sikit, serius dengan ya. Di masa Tunku Rahman dulu, Tunku Rahman dia berucap, tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti kerja kuat supaya ya Tunku, saya tak, saya ya, nama dia supaya. Jadi sebab tu Sarah, saya tengok ada Sarah situ tadi, mak. Happy je, Sarah ke? Dan nama ni nama awal, cucu saya Sarah seorang. Ini kita sebut nama cucu dia, bukan. Baik. SARA 2024 mula disalurkan pada Januari 2024. Berapa peruntukan SARA? Ini selain daripada saya sebut tadi, ya, 10 bilion. Pada tahun 2023, ini maaf ya, ini golongan miskin, saya percaya keluarga Kementerian Kewangan tahu, tapi untuk awam, iaitu golongan miskin melalui MyCard untuk membeli barang keperluan asas. Saya pergi itu di Pasaraya sekitar Ipoh, Tambun, ya. Pandai diorang pilih Tambun. Dan saya lihat memang saya ucap tahniah lah, kerana pengurusannya, saya tanya orang yang ada yang OKU, ada orang tua, tanya, datang, dan cara pengendaliannya, dia pilih harga yang di bawah skim SARA tu, dia tahu, dia pilih. Jadi had pembeliannya. Jadi kadang-kadang usaha penjawat awam bila begitu baik berkesan itu tak sangat dihargai, hanya diceritakan yang berita-berita negatif saja. Memang ada. Baru ni KPN buat kenyataan tentang istilah kurang disiplin di kalangan polis. Yang betul, golongan kecil itu kan dihebahkan, dan yang 95%, 97% yang baik itu tak dihebahkan. Begitu juga macam ya, custom ke LHDN ke, begitulah ya. Yang positifnya itu tidak menjadi berita menarik. Berita sensasi itu kalau ada seorang pegawai custom dia pukul seorang, itu mesti headline news besok. Kalau custom kutip hasil yang pecah rekod, itu tak ada news sangat. Jadi sabar je. Kerja kena ingat itu kalau ada lillah ta'ala, jadi dia ada satisfaction, you are happy with what you have done and your level best. Saya lihat SARA bukan saja program, tetapi pelaksanaannya, dan saya hormat cara pelaksanaan yang sangat baik oleh penjawat awam. Jumlah penerima bukan kecil. Jumlah penerima kalau tahun 2023, 210,000. Tahun ini kita perluaskan yang mendapat skim yang dimaksudkan golongan miskin dan MyCard itu, 700,000 penerima sekarang. Ya, bukan kecil. Dan jumlahnya itu melonjak. 2023 peruntukan SARA RM130 juta. 2024 RM700 juta. Itu untuk rakyat. Jadi kadar SARA untuk isi rumah RM600 2023, RM1,200
2024. Kemudian baru-baru ini Menteri Pendidikan umumkan tentang bantuan awal persekolahan. Di dalam Menteri sekarang keuangan bukan pendidikan. Itu diperluas penerima BAP, bantuan awal persekolahan, dari darjah 1 sehingga tingkatan 5. Jadi mula diagihkan pada bulan Januari untuk bantuan persediaan persekolahan anak-anak. Peruntukan BAP tahun 2022 berapa? 450 juta. 2023 dah mencecah 800 juta ringgit. Kalau 2022, 3 juta penerima anak-anak sekolah. 2023, 5 juta yang penerima. Kadar BAP RM150. Kriteria sekarang, kalau dulu kita kata murid daripada keluarga berpendapatan RM3,000 ke bawah. Ramai penjawat awam protes atau buat rayuan. Kalau jumpa saya, dia rayu. Kalau jumpa MK2, dia protes. Kalau jumpa KSP, dia bantah. Dunia begitulah keadaan ni. Jadi oleh kerana rayuan itu, kita bagi peluang pada semua murid. Jadi susah aku nak buat penilaian. Cuma kita harap kadang-kadang kalau orang itu betul-betul yang kaya betul, sepatutnya dia ambil 150, dia bagi pada orang lain lah. Tapi oleh kerana nak ukuran kriteria tu, dia punya bureaucratic procedure tu terlalu banyak. Sebab tu kita kata RM150 untuk anak-anak sekolah, tak apalah. Jadi sementara saya telah umumkan hal ini dan tidak termasuk beberapa langkah-langkah lain dibuat oleh kementerian lain, pertanian, wilayah dan desa, pertanian ekonomi, dan juga beberapa kerajaan negeri, zakat, fitrah dan sebagainya. Jadi saya umumkan bahawa sementara kita bincang soal yang penting, Fiscal Responsibility Act, pengurusan ekonomi yang baik, sistem tender yang lebih kemas, semua itu dilakukan, tetapi kita tidak meninggalkan masalah kebajikan rakyat. Kerana betapapun kita cuba tangani masalah macam kos sara hidup, ada yang masih mengeluh kerana di dalam beberapa barang keperluan masih terpaksa dihadapi. Saya lihat Kementerian Pertanian sekarang lebih cergas, cuba menyelesaikan, termasuk soal bawang ini. Jadi kalau saya dengar Mak Sabu sekarang, hari-hari dia bersih bawang. Jadi orang panggil dia Menteri Bawang pula sekarang. Ini tak apalah, apa pun asalkan kerja berjalan dengan begitu baik. Jadi saya akhiri dengan ingin menyeru rakan-rakan, teruskan kerja. Ya. Kalau ada berita-berita negatif sikit itu biasa, kita minta kesabaran. Tapi kita yang pantau dari dekat kita tahu. Ya, tentang kesungguhan dan tidak boleh satu dua kes yang negatif ini merosakkan susu satu belanga. Walaupun kita cuba tangani, mengikis unsur-unsur yang merosakkan ini, yang kecil, tapi kita harus berlaku adil. Secara keseluruhannya seperti mana saya umumkan, peningkatan yang mendadak dari segi sumbangan kepada rakyat, dan ini hanya dilakukan kerana kejayaan keseluruhannya kerajaan untuk mengurangkan kos yang kita anggap tiris atau membazir, dan kejayaan melaksanakan beberapa program termasuk penyasaran subsidi elektrik, pengapungan harga ayam, dan ini semua membantu untuk kita mendapat hasil yang lebih baik. Kemudian juga khidmat rakan-rakan dalam badan-badan penguatkuasa, termasuk custom, LHDN dan lain, yang boleh membawa hasil lebih baik. Dan hasil ini seperti yang saya tunjukkan, buktinya kita boleh tambah lonjakan besar kepada rakyat, dan insya-Allah satu pengumuman yang baik bila kita selesaikan jawatankuasa penyasaran gaji penjawat awam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat di atas ucapan sebentar tadi.